Kisah ini mungkin kisah rekaan, ceritaan, tapi gunalah daya akal minda anda untuk berfikir pada malam ini. Kisah ini digambarkan sebuah keluarga, yang mana keluarga ini diketuai oleh seorang bapa yang bernama Pak Mat. Mungkin nama ini biasa, nama orang kampung Pak Mat. Pak Mat mempunyai dua orang anak lelaki, satu bernama Wahab, satu bernama Syafi'i. Nama ni pun anda boleh tiun dah, sajalah cerita mereka. Jadi suatu hari, dalam keadaan duduk di sofa, Pak Mat dalam keadaan terbatuk-batuk. Jadi di antara anakku yang berdua, Wahab dan Syafi'i, boleh tak sesiapa di antara kamu yang mengambil air untuk bapa? Jadi berlegas-lekaslah, bergegas-gegaslah kedua-dua anak tersebut untuk memenuhi permintaan dan permohonan daripada bapa. Apa permohonan bapa ni? Nak minta air. Tetapi corak pemikiran mereka berbeza. Wahab segera bergegas ke tandas bilik air, dan Syafi'i bergegas ke dapur. Syafi'i hanya mendapatkan bapanya hanya dengan secawan ataupun segelas air, manakala Wahab mendapatkan bapanya dengan sebaldi air. Hani secawan air, hani sebaldi air. Lalu bapa bertanya kepada anak sulungnya Wahab, ni pasal apa ni datang bawa satu baldi air? Yang bapa minta cuma air untuk diminum. Dia kata, bapa tak sebut air untuk diminum, saya hanya mengambil kira perintah daripada zahir teks arahan keluaran bapa tadi. Siapa yang boleh tolong ambil air untuk bapa. Itu zahir teks, itu zahir perintah yang dikeluarkan oleh bapa tadi. Bapa tak sebut secara khusus air ni untuk apa. Nak minum ke, nak mandi ke, nak basuh kereta ke. Jadi apa-apa yang terkeluar daripada teks itu dianggap menyalahi, dan sebagai benda baru, setiap benda baru itu bid'ah, dan setiap benda bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu masuk neraka walaupun hanya nak minta air. Baik, tepuk dahi bapa dia Pak Mat. Apalah nak jadi Wahabi betul hang. Anak pun dengan muka sedih ambil kamera, snap kecil-kecil, selfie. Inilah rintangan dan perjuangan salafi kita, sentiasa mendapat tentangan walaupun daripada ahli keluarga sendiri. Ayah sendiri menganggap kita sebagai seorang pelaku bid'ah. Baik, anak tadi macam mana? Hang pula Syafi'i, kenapa bawa hanya segelas air? Kenapa kamu tak berpandangan seperti abang kamu Wahab? Sebelum saya berfikir, saya merenung satu perkara. Saya melihat semua hal-hal yang berlaku dan keadaan bapa sekali, serta asbabul wurud, perkara-perkara yang memungkinkan kenapa arahan ini keluar daripada mulut bapa. Saya lihat bapa berada di sofa. Keadaan bapa ni apa? Batuk-batuk. Dan biasa orang yang batuk-batuk ini akan mengeluarkan kahak. Bila kahak terkeluar, dia akan menyebabkan tekak ataupun leher kita semakin kejang dan kering. Dan masa itulah orang memerlukan air untuk menghilangkan rasa tidak selesa. Jadi saya fikir hal-hal yang berlaku ni, tak mungkin bapa nak sebaldi air semata-mata untuk basuh kereta dalam keadaan duduk atas sofa. Betul? Kalau bapa memang duduk sebelah kereta, bawa air ni, tu mungkin nak basuh kereta. Duduk sebelah kereta ni, duduk atas sofa batuk, takkanlah nak ambil satu baldi air. Jadi perkiraan saya melihatkan kepada keadaan, dalil-dalil dan suasana keluarnya perintah ni. Lepas tu berdasarkan ijtihad saya meneliti semua perkara tersebut, permintaan atas kata nama air itu sekadar untuk diminum. Oh bagus hang, bagus. Hang tengok semua, tak macam abang hang. Ada otak fikir. Jangan senyum. Tak, jangan senyum. Tapi anda pun tahu tiun dia nak pergi ke mana. Jadi inilah yang perlu kita ambil peranan. Sepatutnya sekarang bila timbul isu ini, pernah atau tidak dahulu kita
disensasikan dengan salah satu ungkapan tarikat ini sama seperti ayat jar. Tarikat sama seperti ayat longkang dan sebagainya. Seolah-olah aliran tarikat ini adalah aliran yang baru dalam agama, baru muncul dalam agama, baru diada-adakan dalam agama, dan dia dianggap sebagai bid'ah yang direka-reka. Sesuatu yang baru muncul dalam agama lebih banyak membawa kepada syirik, lebih banyak membawa kepada kesesatan dan sebagainya. Kalau ini anda anggap benda baru dalam agama dan dia perlu dibanteras dengan selicin-licinnya, dia perlu dibanteras dengan sehabis-habisnya dengan beralasan tarikat tidak pernah ada dan tak pernah muncul serta wujud pada zaman Nabi dan sahabat. Demikian. Baik. Kalau ini mungkin mengundang kemarahan seseorang atau mungkin hati anda terasa, pendamkan sekejap. Saya akan bawa satu perkara yang mungkin akan tersentuh hati anda. Sekarang bila kita lihat sistem pengurusan, apa yang disebut sistem pemerintahan dan pentadbiran negara kita. Dan sekarang negara kita diperintah berasaskan kepada politik kepartian. Benar atau tidak? Anda memang tak boleh nafikan. Jadi dalam isu ini anda anggap dia sebagai baru, anda anggap dia sebagai dimunculkan, anda anggap dia sebagai tak pernah wujud pada zaman Nabi dan sahabat. Dan dalam konteks demokrasi dalam negara kita pada hari ini, hampir sebahagian besar peratusan kita dapat menerimanya tanpa ada bantahan, tanpa ada komen dan sebagainya. Hakikatnya, adakah sistem berteraskan politik kepartian pernah wujud pada zaman Nabi, zaman sahabat atau tidak? Ini tanyaan yang ikhlas. Zaman Nabi ada parti politik kepartian atau tidak? Tak pernah wujud sama sekali. Zaman sahabat tak pernah wujud sama sekali. Adakah dengan tak wujudnya dia juga boleh saya katakan sebagai bid'ah baru yang dimunculkan dalam sistem pengurusan dunia Islam? Anda terima atau tak terima? Anda setuju atau tak setuju dengan kenyataan ini? Saya tanya ni, anda setuju atau tidak? Itu hakikat yang tak dapat anda tolak lagi. Sistem ini tak pernah wujud pada zaman Rasulullah. Sistem ini juga tak pernah wujud zaman sahabat. Kenapa isu yang hanya sebahagian orang yang memasukinya merujuk kepada tarikah? Tak semua orang Islam masuk tarikah. Mungkin kesebahagian kecil, mungkin separuh. Ada yang tak masuk. Tapi seolah-olah dalam konteks kita di Malaysia, rata-rata kita keluar mengundi. Dengan kata lain, kita merujuk kepada parti tertentu. Ada setengah orang parti ni, ada setengah orang parti ni, tanpa terkecuali. Mungkin nak cari bilangan mereka yang tak keluar mengundi cukup tipis. Tetapi hakikatnya, walaupun ini bid'ah yang baru muncul, kenapa anda tak pernah bising? Kenapa anda tak pernah banyak cakap pun isu ni? Isu ni hampir keseluruhan besar peratusan orang terlibat. Ni mungkin separuh saja jadi ahli tarikat, tapi sebahagian besar yang jadi ahli parti. Bagaimana anda terlupa bab ini dan anda rasa senang selesa nak memainkan isu-isu tentang bab ini? Anda perasan ke tak perasan sebenarnya? Anda perasan ke tak perasan selama ni? Baik. Dalam isu art of con, art of con adalah seni yang berprestasi tinggi, seni licik, seni menipu yang dimainkan oleh sistem Dajjal. Pernah hadis-hadis Rasulullah menyebut Dajjal akan datang kepada kamu pada suatu hari nanti dengan mendakwa dan mengaku dirinya sebagai Nabi. Tetapi ingatlah, tidak ada lagi Nabi selepas aku. Selepas itu Dajjal akan naik, upgrade sikit dakwaan dia. Dia akan mengaku sebagai Tuhan. Tetapi yakinlah kamu bahawa Tuhan tidak akan dapat kamu lihat kecuali selepas kamu meninggal atau mati. Dan Dajjal itu cacat matanya. Dan Tuhan kamu itu tidak pernah ada kecacatan, ada kelemahan, dan berbetulan dengan perkara yang baru. Dan di dahinya
ada tertulis perkataan kafir yang mampu dibaca oleh mereka-mereka yang beriman dari kalangan yang pandai membaca ataupun buta huruf. Ini adalah perlambangan-perlambangan awal tentang Dajjal. Dan salah satu senjata yang paling elit yang dimainkan dalam sistem art of con ini ialah sistem demokrasi. Sistem ini adalah sistem dalam acuan Dajjal. Sistem ini adalah dalam sistem acuan kafir. Dan hari ini mereka menghukum anda dengan Benedict Order ini, divide and rule. Anda dipecah dan diperintahkan. Hari ini kalau kita lihat, anda masih boleh bersatu di dalam masjid di belakang seorang pemimpin yang dinamakan iman dalam apa jua parti yang anda wakili. Mungkin ada warna sekian, ini warna ini warna ini, tapi anda masih lagi sanggup bersatu, sanggup bersama untuk duduk dalam satu saf, sanggup bersama untuk duduk dalam satu barisan di belakang seorang pemimpin dan ketua, iaitu imam. Baki lagi selepas anda menyauk selipar-selipar kasut anda sudah jadi orang lain dengan orang lain. Anda sudah jadi tidak kenal mengenali antara yang berada di sebelah saf anda tadi. Anda jadi begitu sinis dengan orang yang berada di belakang saf anda. Anda jadi bermusuh dengan orang yang berada di depan saf anda selepas anda keluar masjid. Saya nak sebut fenomena atau suasana ini berlaku atau tidak hakikatnya. Ini hakikat yang tak dapat dielakkan berlaku. Kenapa di dalam ini anda boleh bersatu? Kenapa di dalam ini anda boleh duduk satu saf, tetapi di luar kita berpecah belah? Antara yang awal sistem ini wujud, inilah digunakan untuk memecah belahkan anda. Walaupun kita semua mengaku kumpulan ini pun Islam, yang ini pun Islam, yang itu pun Islam. Kenapa Islam kita dipecahkan dan dikategorikan kepada 3 puak? Kenapa Islam kita dinafinasikan dalam 3 kumpulan? Kenapa Islam kita difahamkan dalam bentuk 3 acuan? Hakikatnya Allah tetap memanggil kita setiap hari, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Tak kira siapa dia, tua atau muda, cerah atau gelap, gemuk atau kurus, pendek atau tinggi, kaya atau miskin, semua dipanggil kepada udkhulu fis-silmi kafah. Tetapi hakikatnya kita sudah dipecahkan dengan sentimen-sentimen yang berbau politik.